Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tersambung lagi tajuk kita dalam bina akidah dengan tajuk yang baharu, iaitu tajuk beriman kepada Allah. Okey, pelajaran yang ke-15. Okey, beriman pada Allah. Yang pertama dia cerita tentang iman. Iman pada bahasa ialah membenarkan. Manakala pada istilah ialah membenarkan dengan hati, mengaku dengan lisan dan beramal dengan anggota badan. Okey, kalau kita tengok di situ, pada istilah dia ada 3 poin. Kita boleh letakkan 3 poin di situ. Yang pertama menggunakan hati, yang kedua menggunakan lisan dan yang ketiga menggunakan anggota badan. Okey, kita tengok yang bawah tu dia kata, apa maksud beriman kepada Allah? Okay, membenarkan dengan hati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pencipta, pemilik dan pentadbir alam ini, dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak disembah. Okay, kita tengok ada banyak poin di situ. Okay, yang pertama kita gunakan hati kita. Apa peranan dia? Kita membenarkan dalam hati kita ni bahawa atas dunia ni hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang Maha Mencipta. Yang menciptakan segala-galanya adalah Allah, yang memiliki segala-galanya adalah Allah, dan yang mentadbir alam ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tiada mana-mana Tuhan pun yang berhak disembah kecuali Allah Taala sahaja yang wajib kita menyembahnya. Okey. Seterusnya, keyakinan ini dikuatkan dengan pengakuan lisan dan disempurnakan dengan kepatuhan kepada suruhan dan larangan Allah. Maksud yang kedua ni, lepas dalam hati kita dah percaya kepada Allah, maka lisan kita pun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pengakuan berlaku di mulut kita mengaku secara lisan, dan bila kita dah mengaku secara lisan, kita sempurnakan segala suruhan Allah dengan melaksanakan segala suruhan, dan kita meninggalkan segala larangannya. Okey, dia tak lari dengan rukun iman yang 5 yang kita dah tahu ya. Beriman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat serta qada dan qadar. Okey, kita tengok lagi ada 5 poin di sini. Yang pertama, beriman pada Allah ialah asas kepada rukun iman yang lain. Sebelum kita beriman pada malaikat, rasul, yang pertama sekali adalah kita percaya pada Allah dulu. Okey, poin yang kedua, Al-Quran mengajar manusia supaya melihat dan berfikir tentang ciptaan Allah. Dengan ini mereka dapat menambah keyakinan terhadap kekuasaannya. Ini cerita dia. Kita nak beriman pada Allah, kita tengok apa yang Allah ciptakan. Kita tengok sesuatu benda, maka kita akan nampak kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala pada ciptaannya. Kita jangan sesekali fikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala tu macam mana, tapi kita fikirlah tentang sekalian alam yang Allah ciptakan, betapa hebatnya, betapa uniknya apa-apa yang Allah ciptakan. Okay, poin yang ketiga, Allah yang mencipta dan memiliki alam ini sepenuhnya, dan hanya Dia yang berkuasa mentadbirnya. Yang cipta, yang memiliki alam hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan kata bahawa alam ni terjadi sendiri. Tak boleh. Sebab segala benda ni memang ada yang menciptakannya. Okey, disambung lagi, hal ini boleh diumpamakan dengan seorang pereka robotik. Dialah yang memiliki robot rekaannya, dan dialah yang juga berhak mengatur segala, mengawal robot tersebut mengikut kehendaknya. Dia umpamakan. Okey, seperti seorang yang mencipta robot. Dia setting robot tu macam mana, ikut apa yang dia nak. Oleh itu kita wajib yakin bahawa hanya Allah yang berhak disembah, ditaati, dan kepatuhan kepadanya adalah mutlak. Jadi kita yang nama manusia ni, kita jangan yakin kepada benda lain. Ada orang kata ni Tuhan, tak ada. Okay? Hanya Allah sahaja yang berhak kita sembah dan kita taat. Okey, seterusnya, ciri dan kesan beriman kepada Allah. Okey, ciri yang pertama ialah mengesakan Allah dalam ibadah. Apa kesan dia? Mengabdikan diri hanya kepada Allah. Kita buat sesuatu benda bukan kerana orang lain, tapi kerana Allah Ta'ala. Kita puasa kerana Allah, kita sembahyang kerana Allah, bukan kerana ada sebab-sebab lain.
Yang keduanya, ikhlas dalam melakukan ibadah kerana Allah. Bila kita mengesakan Allah, kita buat satu ibadah tu memang kita akan buat kerana Allah. Okay. Poin yang kedua pula, takut kepada Allah. Bila kita dah takut kepada Allah, antara kesannya kita akan menjauhi perkara mungkar. Perkara mungkar ni perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kemudian bertaubat kepada Allah atas dosa yang dilakukan. Bila kita dah takut, bila kita rasa kita ni bersalah, nescaya kita akan bertaubat, istighfar pada Allah. Kita mengaku dosa yang kita buat dan kita minta ampun kepadanya. Okay, yang ketiga, mengesakan Allah dalam berdoa. Apa kesannya? Yakin kepada kekuasaan Allah. Kita orang Islam ni, antara senjata kita adalah doa selain daripada usaha. Lepas kita dah usaha, kita kena berdoa sebab kita berserah pada Allah. Mudah-mudahan Allah menolong kita, membantu kita. Berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Tu maksud dia, ikhtiar tu kita usaha dulu, bertawakal kita serahkan apa-apa yang kita dah usahakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian cinta yang mutlak kepada Allah. Kesannya taat dan patuh segala perintah Allah. Kalau kita cinta kepada Allah Ta'ala, kita sayang pada Allah Ta'ala, insya-Allah kita akan jadi hamba yang taat dan patuh kepada semua benda yang Allah suruh. Kita tak suka untuk melanggar ataupun tidak mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling tinggi ialah berkorban demi ketinggian agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti mana kita tengok orang-orang yang berjuang fi sabilillah, disebabkan mereka cinta pada Allah, mereka yakin dengan janji-janji Allah, mereka sanggup mati kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada tajuk kita untuk hari ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi